Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 7 April 2023 bersama saya Nursyah Muhammad Amin. Ketua Menteri Melaka Abdul Rauf Yusof berharap dua adun PN dapat menyertai kerajaan perpaduan yang baru ditubuhkan di negeri itu sebelum enakmen anti-lompat parti dibentangkan pada 9 Julai ini. Rauf yang juga pengerusi UMNO Melaka berkata, jika kedua-dua adun berkenaan bersetuju menyertai, ia bakal mencatat sejarah sebagai negeri pertama memiliki sifar pembangkang. Jelasnya lagi, Kerajaan Perpaduan Melaka sudi menerima dua adun PN terbabit jika mempunyai hasrat menyumbang kepada kerajaan negeri. Tanpa berselindung, Rauf berkata dia adalah orang yang paling gembira kerana Melaka bakal muncul negeri pertama sifar pembangkang jika penyertaan dua adun PN itu menjadi kenyataan. Dun Melaka mempunyai 28 dun di mana 21 adun mewakili BN sementara 5 adun lagi mewakili PH. Melaka mempunyai 2 adun pembangkang dari PN iaitu Adun Bemban, Dr. Yadzil Yaakob dan Adun Sungai Udang, Dr. Muhammad Alif Yusof. Sementara itu, dalam satu catatan di Facebook, Yazil dan Alif menolak pelawaan Rauf menyertai kerajaan negeri pimpinannya. Yazil yang juga Ketua Pembangkang Melaka dan Alif kekal dengan prinsip menjadi pembangkang berwibawa serta menjadi semak dan imbang kepada kerajaan negeri. Walaupun siasatan SPRM terhadap Hakim Muhammad Nazlan Kasali, Azalina Othman Said menegaskan semula pendirian kerajaan bahawa perkara itu adalah di bawah kuasa Badan Kehakiman. Menurut Menteri Menjaga Undang-Undang dan Pembaharuan Institusi itu, kerajaan sentiasa menghormati dan terus berpegang kepada prinsip doktrin pengasingan kuasa. Dalam surat bertarikh 20 Mac, Azalina memberitahu Peguam Najib Razak Muhammad Syafi Abdullah bahawa jawapan kepada soalannya berhubung siasatan SPRM ke atas Nazlan adalah afirmatif. Nazlan adalah Hakim Mahkamah Tinggi pada 2020 yang mensabitkan kesalahan Najib dan menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan 210 juta ringgit kerana rasuah, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram berhubung kes asasi internasional. Keputusan itu telah dikekalkan di Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan. Menurut sumber yang mengetahui perkara itu, Syafi telah menulis surat kepada Azalina memintanya mengesahkan sama ada SPRM mendapati Nazlan mempunyai konflik kepentingan ketika mempengurusikan kes SRC International. Syafi juga ingin tahu sama ada SPRM mendapati Nazlan telah melanggar Kod Etika Hakim. Mengulas mengenai suratnya kepada Syafi, Azalina menegaskan hanya menjalankan tugas berdasarkan maklumat yang ada padanya. Azalina merujuk kepada jawapan parlimennya pada 23 Februari dengan memberitahu parlimen bahawa SPRM telah menyerahkan penemuannya 2 hari lebih awal kepada Ketua Hakim Negara, Tengku Maimun Tuan Mat. Sebelum ini, anak perempuan Najib, Nuriana Najwa juga menyiarkan surat SPRM kepada Ketua Hakim Negara yang menyatakan Suruhanjaya itu mendapati Nazlan telah melanggar Kod Etika Hakim. Panel 7 orang yang diketuai oleh Tengku Maimun memutuskan bahawa siasatan terhadap Nazlan tidak mengikut protokol. Berita seterusnya. Ahli Parlimen Tasik Gelugur Wan Saiful Wan Jan mendakwa PH dan UMNO cuba membunuh karakter Nur Azlan Ismail. Nur Azlan adalah individu yang dikatakan berjalan dari Johor Bahru ke Istana Negara di Kuala Lumpur bagi menggesa pengeluaran KWSP. Menurut Wan Saiful, ia dapat dilihat apabila terdapat dakwaan bahawa perjalanan pemandu teksi berusia 49 tahun itu telah diatur olehnya dan PN untuk kepentingan politik. Menerusi satu hantaran di Facebook, Wan Saiful mendakwa semua platform media, cyber troopers dan penulis pro-PH UMNO diperguna untuk menimbulkan persepsi negatif terhadap Nur Azlan. Nur Azlan dilaporkan menempuh jarak perjalanan sejauh kira-kira 312 km dari Plaza Tol Skudai dengan memakan masa 6 hari iaitu antara 28 Mac hingga 3 April.
Bagaimanapun, usahanya itu dipertikaikan oleh beberapa pihak yang antara lain membandingkan perjalanan pelakon Sharifah Sofia Said Hussein sejauh kira-kira 235 km selama 9 hari dari Taman Negara Pahang ke Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada tahun lalu. Malah, ketika tiba di hadapan Istana Negara, Nur Azlan kemudian secara kebetulan bertemu dengan Wan Saiful yang ke situ bersama beberapa NGO untuk menyerahkan memorandum kepada Agong untuk isu yang sama. Mengulas lanjut, Wan Saiful menuding jari kepada PH UMNO yang menurutnya selama ini tidak mengendahkan tuntutan pengeluaran bersasar KWSP demi kepentingan rakyat yang memerlukannya. Sebelum itu, Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata, antara faktor kerajaan tidak membenarkan permohonan pengeluaran KWSP secara bersasar kerana kerajaan mempunyai tanggungjawab untuk melindungi rakyat terutama golongan yang berisiko seperti pencarum KWSP yang tidak mempunyai simpanan mencukupi untuk hari tua. Ketiadaan 3 pemimpin tertinggi PN di Parlimen semasa waktu pertanyaan Perdana Menteri terus mengundang kritikan. Terbaru Ahli Parlimen Taiping Wong Kah-wah enggan menerima hujah dan alasan yang diberikan pembangkang bagi mewajarkan ketiadaan Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin, Pengerusi PN Muhyiddin Yassin dan Timbalan Pengerusi PN merangkap Presiden PAS Abdul Hadi Awang. Wong menjelaskan dalam satu kenyataan terdapat perbezaan di antara tidak berpeluang mengemukakan soalan secara langsung kepada Anwar Ibrahim dengan sejak awal tidak mengemukakan soalan. Menurutnya lagi, mengikut logik mudah apabila MP tidak berada dalam Dewan Rakyat, sudah pasti tidak berpeluang untuk bertanya soalan tambahan, tidak kira betapa senior seseorang MP itu. Bekas pengerusi PAC itu menjelaskan ahli parlimen boleh mengemukakan soalan tambahan kedua, malah ketiga jika dibenarkan speaker. Tambahnya lagi, pada hari terakhir sidang Dewan Rakyat pada 4 April lalu, speaker bahkan memberi ruang kepada soalan tambahan keempat dikemukakan kepada Anwar. Malah menjadi konvensyen jika ketua pembangkang berdiri dan meminta untuk bercakap atau mengemukakan soalan tambahan pasti akan diberi keutamaan. Kehadiran di parlimen menjadi isu yang memanaskan pertembungan di antara blok kerajaan dan pembangkang akhir-akhir ini. Ia bermula apabila ahli parlimen kerajaan mempersoalkan ketiadaan Hamzah, Muhyiddin dan Hadi semasa Anwar diberi ruang untuk menjawab soalan yang dikemukakan kepadanya setiap Selasa semasa Dewan Rakyat bersidang. Bagaimanapun, beberapa tokoh kanan PM membela ketidakhadiran tersebut dengan mendakwa tidak banyak yang boleh dilakukan 3 pemimpin kanan tersebut sekalipun berada di depan Anwar semasa PMQT. Analisis sidang Dewan Rakyat lalu bagi tempoh 26 Julai 2021 dan 23 Mac 2022 menunjukkan Hamzah, Abdul Hadi dan Muhyiddin mencatatkan rekod kehadiran antara yang terburuk. Baik, kita ke berita seterusnya. Pengerusi PN Muhyiddin Yassin mengecam Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana dianggapnya cuai dalam memberi kenyataan berhubung isu pertikaian Laut Cina Selatan. Ia susulan kenyataan Perdana Menteri yang memberitahu Putrajaya terbuka kepada rundingan selepas Beijing membangkitkan projek operasi cari kali Petronas di kawasan laut tersebut. Dalam kenyataan semalam, Muhyiddin memberi amaran bahawa kenyataan Anwar itu secara tidak langsung boleh dianggap memperakui tuntutan China terhadap kawasan yang sudah sah merupakan wilayah Malaysia. Menurut Muhyiddin lagi, kenyataan Anwar itu boleh mengundang risiko ancaman kedaulatan negara. Justeru Malaysia harus tegas mempertahankan kedaulatannya dan keselamatan negara. Oleh itu, Muhyiddin membidas kenyataan Anwar yang dibuat di Parlimen adalah amat lemah, amat tidak bertanggungjawab dan kelihatan seperti mengadai maruah dan kedaulatan negara kepada kuasa asing. Ahli Parlimen Pagoh itu turut menyentuh kenyataan Anwar mengenai kehadiran kapal tentera laut China di perairan yang dituntut 7 negara termasuk Malaysia. Muhyiddin menegaskan Malaysia harus tegas mempertahankan kedaulatan wilayahnya dan merujuk pada Peta Malaysia dari 1979.
Pada 3 April, Anwar dilaporkan berkata Malaysia bersedia untuk berunding dengan China berhubung pertikaian Laut China Selatan. Bagaimanapun, pada 4 April semasa di Parlimen, Anwar menjelaskan Petronas akan meneruskan aktiviti cari gali di kawasan perairan berkenaan kerana Malaysia menganggap ia berada dalam wilayah Malaysia. Pendirian itu, katanya, telah dimaklumkan kepada Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri China Li Qiang sewaktu lawatan rasminya ke Republik itu. Menggunakan istilah Nine Dash Line, China meneruskan kegiatan menceroboh ke perairan Zon Ekonomi Eksklusif Malaysia, Brunei, Indonesia, Filipina, Vietnam dan Filipina di Laut China Selatan. Baik, dalam perkembangan yang lain, Datuk Seri Anwar menegaskan akan memberikan bukti kepada Dr. Mahathir Mohamad berhubung dakwaan bekas Perdana Menteri itu telah mengumpul kekayaan untuk memperkayakan dirinya ketika berkuasa. Ini selepas Dr. Mahathir menyampaikan surat tuntutan undang-undang kepada Anwar pada 27 Mac meminta Anwar membuktikan dakwaannya itu. Mungkin itu Dr. Mahathir ni jangan bimbang, tak apalah. Saya dah bercakap bahawa dia pentadbiran dia ada baik dia juga, tapi masalah kerosakan yang diberikan tu banyak. Sistemnya. Kemudian kalau bila cakap soal Melayu ni malas. Melayu ni tak erti terima kasih, mudah lupa. Semua yang negatif ini. Betul ke budaya Melayu begitu? Saya tahu majlis Profesor Melayu pun ada. Tak betul. Bangsa mana yang tidak ada yang malas? Semua bangsa ada. Bangsa mana yang mudah lupa? Semua bangsa ada lupa. Tetapi Melayu telah melahirkan tokoh-tokoh besar, pemikir-pemikir besar, sarjana dan intelektual besar. Ada. Itu juga orang Cina, baik orang India atau Dayak Kadazan. Tak apalah. Tapi jangan menghina. Ini ada masalah saya sebut tadi tentang masalah budaya pemikiran kolonial. Captive mind. Jose Rizal, siapa Jose Rizal? Pejuang Filipina yang kemudian ditembak mati. Okay. Dia pernah menulis, tak salah saya, 17 tak ingat. The indolence of the Filipinos. Maksudnya, kemalasan, kelembapan orang Filipino. Itu tulisan itu menyanggah pemikiran kolonial, penjajah Spanyol. Dia kata bagaimana boleh bangsa ini dikatakan malas, Melayu Filipina, dia boleh ada trading dengan rantau dan dunia. Bagaimana Melayu di Melaka boleh jadi malas? Padahal dia belum menjadi pusat kosmopolitan dan perdagangan antara bangsa terkenal. Bagaimana boleh kita malas? Dia boleh terjemahkan kitab-kitab dan daripada Al-Aqaid, An-Nasafi sampai karya-karya besar. Ini pemikiran. Yang masalah kita ini pemikiran pimpinan. Jadi itu bagi saya ini soal pola pemikiran percanggahan dengan Tuan Mahathir. Walaupun saya tahu media ini dia nak fikir, nak suruh saya gaduh. Saya tak nak gaduh. Tapi saya jawab. Dia minta bukti, saya akan bagi bukti. No problem. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nur Syihah Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan selamat berhujung minggu.